Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 11 akan membuat pembentangan yang bertajuk Hari Hidupan Liar Sedunia. Nama saya Nur Aninisa binti Nur Zaidi akan membentangkan bahagian kebagusan hidupan liar merujuk kepada keadaan di mana spesies hidupan liar semakin berkurangan atau hilang sama sekali dari alam semula jadi. Walau bagaimanapun, kajian saintifik menunjukkan bahawa bilangan spesies hidupan liar menurun dari hari ke hari dan ada juga yang telah pupus akibat kemusnahan habitat. Kepupusan hidupan liar adalah isu yang sangat penting kerana ia mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Spesies hidupan liar memainkan peranan penting dalam menjaga kepelbagaian biologi dan menyediakan khidmat ekosistem seperti pemeliharaan tanah dan pengawalan serangga perosak. Tanpa hidupan liar, ekosistem akan mengalami ketidakseimbangan yang boleh membawa kepada kesan negatif kepada Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Izzati Atika binti Muhammad Safri. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian kami. Pertama sekali saya akan memberitahu apa itu maksud objektif kajian. Objektif kajian ialah sesuatu yang khusus yang ingin dicapai, iaitu matlamat dan tujuan berdasarkan kenyataan atau fakta yang sebenar. Dalam kajian kami terdapat 3 objektif. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor yang menyebabkan ancaman kepada kehidupan liar, mengenal pasti kesan-kesan terhadap hidupan liar, dan mengkaji langkah-langkah bagi memastikan hidupan liar dilindungi. Assalamualaikum, nama saya Afiq Daniel. Seterusnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan ancaman kepada hidupan liar. Faktor yang pertama adalah pemburuan haram. Ianya bertujuan untuk perdagangan, pemenuhan permintaan pasaran ataupun keseronokan peribadi tanpa mengambil kira kesan negatif terhadap spesies tersebut ataupun habitat mereka. Haiwan-haiwan yang biasanya menjadi mangsa aktiviti pemburuan haram ni adalah badak hitam, harimau dan gajah, kerana masing-masing mempunyai nilai komersial yang tinggi. Jika pemburuan haram terus berlanjut tanpa henti, spesies-spesies ni akan pupus dari habitat alami mereka. Jadi setiap spesies dalam ekosistem memiliki peranan penting dalam rantaian makanan. Jika salah satu spesies menjadi mangsa pemburuan haram, hal ini akan mengganggu keseimbangan rantaian makanan secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika burung kecil yang merupakan mangsa utama helang diperburu secara haram, helang tersebut mungkin menghadapi kesukaran untuk mencari makanan yang mencukupi. Faktor yang kedua adalah kemusnahan habitat. Kemusnahan habitat ni dapat beri kesan negatif pada hidupan liar. Habitat yang normal banyak sediakan peluang makanan yang cukup untuk pelbagai spesies hidupan liar. Kehilangan habitat menyebabkan penurunan ketersediaan makanan untuk hidupan yang bergantung pada sumber dalam habitat tersebut. Antara spesies yang paling terancam adalah burung helang dan burung hantu. Dua-dua haiwan ni merupakan pemangsa dan memerlukan kawasan hutan yang luas dan tidak terjejas untuk memburu makanan. Seterusnya, pembukaan tanah melalui penerokaan hutan pun jadi penyumbang kepada kemusnahan habitat hidupan liar. Haiwan-haiwan tidak lagi mempunyai tempat yang selamat untuk bersembunyi ataupun melindungi diri apabila habitat dimusnahkan. Ini meningkatkan risiko pemangsaan dan mengganggu getaran hidup. Tak terkecuali juga, kemusnahan habitat ni juga memberi ancaman kepada flora. Sesetengah spesies tumbuhan mempunyai keperluan habitat yang sangat spesifik untuk membesar dan bercambah. Contohnya, sesetengah tumbuhan hanya boleh hidup di kawasan paya, hutan hujan ataupun pada rumput yang tertentu. Ianya juga berkait dengan keadaan persekitaran yang unik seperti suhu, hujan dan jenis tanah tertentu. Kehilangan habitat mengurangkan peluang untuk tumbuhan mengekalkan populasi dan bercambah. Sebagai contoh, Begonia aeromysca yang lebih dikenali sebagai begonia berbulu adalah salah satu tanaman yang telah dianggap pupus di Malaysia. Faktor yang terakhir adalah pencemaran alam sekitar. Isu pencemaran ni paling asas dan penting untuk semua hidupan, termasuklah hidupan liar sama ada flora ataupun fauna. Jadi pencemaran ni akan jadi satu ancaman terbesar untuk hidupan liar. Pencemaran air disebabkan perbuatan manusia seperti pembuangan sampah dan pembebasan sisa industri dan pelupusan sisa yang tidak sesuai.
Sisa industri dan pertanian ni mengandungi bahan kimia yang berbahaya seperti logam berat, racun perosak dan bahan kimia organik yang tak terurai. Apabila air tercemar, ianya boleh menyebabkan keracunan, gangguan pembiakan dan perubahan tingkah laku dalam ekosistem hidupan akuatik. Ianya termasuk merosakkan terumbu karang dan mengurangkan kelimpahan dan biodiversiti di perairan. Sebagai contoh, penyu merupakan spesies yang sangat terancam kerana plastik dan sisa buangan yang terus ke laut ni. Penyu dah anggap plastik adalah makanan. Dan apabila mereka makan, mereka menghadapi kesukaran untuk menghadamkan sisa pembejal yang telah dimakan dan seterusnya membawa kepada kematian. Pencemaran alam sekitar juga boleh menghalang pertumbuhan dan pembiakan flora. Bahan kimia toksik yang masuk ke dalam tanah atau air boleh menghalang perkembangan akar tumbuhan, menghalang fotosintesis dan mengganggu proses pembiakan tumbuhan. Ini juga boleh mengurangkan kesuburan tanah dan menjejaskan pertumbuhan serta kualiti sesuatu tumbuhan tersebut. Berdasarkan faktor-faktor yang diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi telah menimbulkan kesan dari punca tersebut, iaitu yang pertama, gangguan dalam kitaran makanan melalui penyebaran benih tumbuhan. Kesan ini sangat memberi impak buruk kepada ekosistem. Hal ini dikatakan demikian kerana punca utama adalah disebabkan haiwan liar seperti gajah yang terdapat di hutan hujan tropika di Sabah contohnya. Terdapat hubungan rapat antara bilangan pokok dan bilangan haiwan gajah. Penyelidik melihat trend yang menyedihkan di kawasan di mana gajah pupus. Di situ juga terdapat beberapa pokok yang pupus. Gajah adalah spesies utama yang menyebarkan benih bagi banyak tumbuhan dalam tempoh yang singkat. Herbivor gergasi seperti gajah dikehendaki menyebarkan benih besar di hutan Asia. Apabila mereka makan buah, contohnya mereka sering menelan bijinya secara keseluruhan lalu menyebarkannya. Malaysia kaya dengan flora dan fauna. Selepas itu, kitaran makanan juga akan terkesan disebabkan pemburuan haram gajah kerana harga gading tinggi di pasaran gelap. Hidupan liar selain gajah terganggu juga kerana tidak ada lagi sumber buah-buahan seperti pokok asam jawa, kelapa sawit dan banyak lagi jenis pokok yang lain yang menjadi sumber makanan untuk haiwan-haiwan liar lain selain daripada gajah. Penurunan populasi tumbuhan berbuah seperti sawit merosakkan rantaian bekalan makanan haiwan kecil seperti tikus, dan tanpa gajah, tumbuhan ini tidak akan dapat membiak dan populasinya akan berkurangan. Ini boleh menyebabkan penurunan kepelbagaian tumbuhan, malah kepupusan di dalam hutan akan mengancam haiwan seperti kera, rusa, sambar, seladang dan banyak lagi. Kesan ini turut juga akan dirasai oleh pelbagai pihak kerana banyak dalam sektor perubatan menggunakan sumber daya biologi. Oleh itu, keluasan ilmu dalam ubat-ubatan tidak dapat dikembangkan dengan menggunakan herba pokok yang hampir pupus ataupun ada di antaranya yang telah pupus. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakullah. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan yang menjejas ancaman daripada kehidupan liar. Yang pertama, menjelaskan ekonomi negara. Pekerjaan sosial ekonomi di kawasan luar bandar seperti pemandu pelancong dan mengurus tempat penginapan bagi pelancong tidak dapat berkembang apabila pemburuan haram tidak dibendung. Ini kerana tidak ada aktiviti ekopelancongan di kawasan pendalaman. Contohnya di lembah Danau Sabah yang mempunyai spesies-spesies unik seperti orang hutan, harimau dahan dan burung liar seperti burung enggang. Jika spesies ini diancam kepupusan, ekopelancongan tidak akan dapat menjaga ekonomi yang membantu dalam pendapatan kasar negara dan juga menyumbang pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Kemudian, bendung pengelolaan tanah baru dan pemburuan secara haram atau menjadikan aktiviti pelancongan seperti jungle trekking dan safari. Ini kerana pengunjung tidak dapat merasai keunikan dan nilai pengalaman dengan melihat flora dan fauna yang unik.
Contohnya seperti harimau dahan, apabila sering diburu, ya, kehilangan keunikan dalam imej negara kita. Kemudian, keputusan biodiversiti, spesies, dan kemerosotan habitat juga boleh melemahkan daya tarikan destinasi ekopelancongan, di mana ekonomi ekopelancongan tidak dapat dijana. Seterusnya, gangguan ekosistem, kesan yang kedua. Ini disebabkan adalah peningkatan persaingan untuk mendapatkan sumber makanan antara hidupan liar. Contohnya apabila harimau belang sering diburu, rusa akan berkembang biak dengan pantas. Populasi mereka akan bertambah dan ini akan menyebabkan mereka mengubah daripada habitat biasa kepada habitat yang tidak biasa. Perubahan pola migrasi mereka juga akan menyebabkan rusa mudah terdedah kepada pendapatan awam seperti kawasan pertanian yang dibangun oleh manusia, infrastruktur kawasan perumahan, jadi ini akan mengganggu ketentraman masyarakat. Jadi daripada sini kita dapat melihat kes seperti kemalangan jalan raya yang dibabitkan oleh haiwan liar dan manusia itu sendiri. Ini kerana kesalahan daripada kita yang mengubah pola migrasi mereka. Dan contohnya gangguan dalam kemudian mengakibatkan pemecahan habitat. Ini disebabkan gangguan dalam naluri semula jadi pemangsa dan mangsa berubah. Kemudian mengikut kajian, menurut kajian Jabatan Perhilitan, dalam kandungan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh rusa berkait rapat dengan peningkatan populasi rusa, di mana rusa tidak mendapatkan tumbuhan yang diingini kerana kelebihan populasi mereka. Jadi mereka memakan tumbuhan yang tidak biasa dalam habitat mereka itu sendiri. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Muhammad Mustaqim bin Hussein dan saya akan membentangkan langkah yang boleh diambil untuk melindungi hidupan liar. Langkah yang pertama adalah kuasaan undang-undang. Pihak bertanggungjawab seperti Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan hendaklah bertanggungjawab dalam menguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan hidupan liar. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hidupan liar dan memberikan hukuman kepada pihak atau sesiapa yang tidak bertanggungjawab yang cuba mengancam hidupan liar. Antara akta yang boleh dilaksanakan adalah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Akta ini menyatakan bahawa sesiapa yang didapati bersalah membunuh hidupan liar akan dikenakan tindakan seperti denda dan penjara jika didapati bersalah. Selain itu, pihak perhilitan juga boleh menjalankan pemakaman yang ketat kepada sesiapa sahaja yang didapati melanggar undang-undang perlindungan hidupan liar. Selain itu penguatkuasaan yang tegas dan ketat dapat melindungi hidupan liar daripada diancam keputusan. Seterusnya adalah langkah yang kedua ialah meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang hidupan liar. Hidupan liar ini amat penting dalam persekitaran semula jadi seperti keseimbangan dalam rata yang berkelang, peranan sebagai ekologi hidupan liar iaitu menyokong kepelbagaian tumbuhan dan sebagainya. Langkah kesedaran serta pengetahuan terhadap peranan dan kepentingan hidupan liar ini amat penting kepada kanak-kanak. Sebagai contohnya, kajian di California melaporkan pada usia 10 hingga 12 tahun, pelajar mencari lebih banyak maklumat yang berkaitan haiwan secara aktif.
Sistem pendidikan terhadap hidupan liar diperkenalkan kepada pelajar berusia 10 tahun. Selain itu, kesedaran ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar semua bahawa hidupan liar ini amat penting kepada kita semua. Langkah seterusnya adalah menjalankan kempen kesedaran. Kempen kesedaran ini bertujuan untuk memberikan kesedaran, pengetahuan serta maklumat kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan hidupan liar. Pihak pendidikan juga boleh mengadakan kempen kesedaran ini. Kempen kesedaran ini boleh dihebahkan melalui media massa seperti radio, periklanan, televisyen, dan poster. Sebagai contoh kempen kesedaran adalah Hari Terenggiling Sedunia. Hari Terenggiling Sedunia ini disambut pada hari Sabtu minggu ketiga bulan Februari setiap tahun. Ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada manusia tentang pemeliharaan hidupan liar seperti menghentikan kegiatan perdagangan alam terenggiling. Hal ini kerana populasi terenggiling di Asia telah merosot sebanyak 80% dalam tempoh 10 tahun, iaitu dari 2007 hingga 2017 yang dilakukan oleh Dana Hidupan Liar Sedunia WWF. Okey, untuk langkah yang terakhir adalah penilaian impak alam sekitar atau EIA. Ini merupakan kaedah yang dibentuk bagi mengenai pasti serta meramal kesan negatif dan positif bagi sesebuah projek pembangunan terhadap persekitaran sosial serta ekonomi. Antara objektif EIA ini adalah meramal kesan projek pembangunan terhadap alam sekitar, mengenai pasti serta memberikan langkah kawalan terhadap sesuatu projek pembangunan. Bagi sesiapa atau pihak yang melanggar penilaian impak alam sekitar ini boleh dikenakan tindakan. Antara tindakan undang-undang adalah seperti Seksyen 34A, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Binaan 1985. Akta ini memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Antara contoh aktiviti yang memerlukan laporan EIA ini adalah pembalakan dan pertanian yang melebihi keluasan 500 hektar, pembinaan resort dan hotel di tepi pantai yang mempunyai 80 bilik dan ke atas. Okey, dengan ini tamatlah pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Daripada langkah-langkah yang telah dinyatakan oleh saudara Mustaqim tadi, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan, antaranya ialah melakukan pemeliharaan habitat hidupan liar. Ianya boleh dijalankan di kawasan-kawasan yang kurang atau tidak terlibat secara langsung pada aktiviti dan pergerakan manusia. Dalam konsep HIPPCO, ia juga menekankan tentang perlindungan kepada ekosistem hutan hujan tropika, paya bakau, air masin dan juga air tawar. Selain itu, pihak kerajaan berperanan untuk mewartakan kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai hutan simpan dengan tujuan untuk melindungi hidupan liar. Seterusnya ialah mewujudkan pusat pembiakan haiwan dan juga hidupan liar. Dalam langkah ini, ia membantu hidupan serta tumbuhan liar untuk membiak dengan selamat dalam kuantiti yang banyak. Pusat pembiakan juga ditumbuhkan setelah kawasan-kawasan biodiversity yang memiliki kepelbagaian spesies ditemui oleh para saintis dan juga penemu. Selain itu, penumbuhan reserve juga akan ditubuhkan untuk menempatkan hidupan-hidupan liar tersebut setelah ditemui agar ianya sentiasa berada dalam pantauan dan juga kawalan
pihak-pihak tertentu seperti Jabatan Perhilikan. Akhir sekali ialah dengan menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Langkah ini merupakan langkah inovatif untuk menaiktarafkan teknologi dalam membantu pembangunan sains dan ekosistem. Penyelidikan dan pembangunan ini salah satu langkah dan kerjasama dengan Kementerian Sains dan Teknologi (MOSTI) untuk membantu penyelidikan dan pembangunan terhadap ekosistem negara. Dalam penyelidikan dan pembangunan ini, satu geran penyelidikan dan pembangunan telah diluluskan untuk membantu dari segi keuangan dalam memenuhi kajian R&D tersebut. Dengan adanya R&D tersebut, ekosistem mampu dikawal dan boleh mengurangkan populasi kepupusan hidupan liar. Pembinaan arboretum, taman botani, zoo dan akuarium juga turut menjadi langkah utama dalam melindungi hidupan liar di negara kita. Sekian daripada saya, terima kasih.